Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat sedikit ulasan mengenai iPhone 14. Basically iPhone 14 ni dia keluar dari beberapa model. Beza yang paling utama di antara model ni adalah dari size dia. Kita ada iPhone 14 Pro, Pro Max. Ini adalah yang paling besar, iaitu 6.7. Dan kita ada iPhone Pro yang saya pegang ni, iPhone Pro 6.1 inci. Dan kita juga ada model yang bawah sikit macam iPhone 14 Plus, iPhone 14 yang bezanya antara 6.7 hingga 6.1 inci dan iPhone SE. Salah satu kelebihan iPhone Pro dan iPhone Pro dan Pro Max dibandingkan dengan lain-lain model adalah dia ada dipanggil ProMotion Technologies and always on display yang dipanggil sebagai Dynamic Islands. Sebenarnya Dynamic Island ni dia bukan satu benda yang sangat-sangat berbeza daripada handphone yang lain, tapi cuma dia memudahkan kita dari segi accessibility. Kalau kita lihat kat depan ni, dia ada macam satu divider antara kamera depan ni dengan apa yang dipanggil sebagai Dynamic Island. Saya bagi satu contoh untuk Dynamic Island ni. Kalau dia ada banyak application lain juga selain pada ini, tapi ini one of the application. Saya just nak tunjuk apa yang dikatakan sebagai Dynamic Island. Contohnya kalau kita pasang kita pasang timer, kata kita start timer gitu, kita akan lihat ke depan ni. Ini Dynamic Island ni dia akan ini Dynamic Islands, okey, yang dia akan muncul dekat depan. Sama juga kalau kita buat call dan sebagainya, dia akan tunjukkan duration dan banyak lagi application yang support Dynamic Island ni. Jadi ini memudahkan accessibility. Contohnya kalau kita buat timer, kita just klik sini saja, kita kembali ke timer. Sebelum ni kita kena scroll dan cari kan. Itu salah satu kelebihan yang ada di Dynamic Island ni lah. Bila kita cancel ni, dan Dynamic Island ni pun akan hilang. Okay. Banyak lagi application lain yang juga kita dapat lihat display dekat situ. Dekat atas tu kalau dia support Dynamic Island. Itu salah satu daripada new functionality yang dikeluarkan oleh iPhone 14 dan yang menjadi perbezaan antara iPhone 14 sebenarnya dengan iPhone 14 Pro dan Pro Max dibandingkan dengan yang lain-lain. Macam iPhone 14 Plus, 14 saja ataupun SE ataupun iPhone 13. iPhone 13 kamera dia agak lebih kecil lah. Lagi satu yang dia perkenalkan adalah SOS, di mana dia ada SOS via satellite. I tak pernah cuba lah, tapi I tahu yang kalau kita dalam keadaan kecemasan dan tak ada line telefon, kita sesat dan sebagainya, hiking sebagainya, kita boleh gunakan dia untuk buat SOS phone, SOS call. Cuma sebab I sendiri tak pernah gunakan, I pun tak tahu, tapi memang itu adalah salah satu daripada kelebihan iPhone 14. Selain daripada itu dipanggil dia ada Pro Camera. Pro Camera ni adalah 48 megapixel. Sama saja untuk iPhone Pro dengan Pro Max. Dua-duanya adalah 48 megapixel, tapi untuk variant yang lain dia ada cuma 12 megapixel ultra wide. Itu beza dia antara yang lain-lain dengan ni. Selain daripada tu dia ada True Depth front camera. True Depth front camera ni memang ada pada setiap version kecuali version iPhone SE. Okey, selain daripada itu dia juga claim dari segi penggunaan apa yang dipanggil the whole day battery. Ada dalam di mana penggunaan bateri dia sangat bagus. Di mana dia boleh tahan selama 29 jam. I dah cuba dah iPhone Pro ni dan I dapati dalam depend pada penggunaan, tapi dalam 20 jam tu memang untuk I lah, penggunaan saya sendiri dalam 19 hingga 20 jam tu memang okey. Maksudnya I pergi office, I pun tak begitu browsing sangat, buat call normal, maybe a few WhatsApp and then just macam tu. Quite heavy dalam penggunaan communication macam WhatsApp, email, semua I check daripada sini. I boleh guna dalam 19 hingga 20 jam easily lah. Selain daripada itu, dia menggunakan teknologi terbaru dari segi processor. Dia gunakan A16 Bionic chips. Ini adalah Bionic chip yang terbaru, tapi berbeza. Kita kena faham kalau kita beli
yang iPhone 14 Plus ataupun iPhone 14 atau iPhone SE, dia masih menggunakan A15 Bionic chips with 5 core GPU. Dia sebenarnya agak lama sikit lah dibandingkan A16. Lepas tu dia semua dia ada Face ID untuk semua variant, kecuali variant SE saja yang menggunakan Touch ID. Untuk variant ni sebenarnya semua iPhone 14 dia support 5G. So maksud dia this is 5G ready. Dari segi 5G system dia adalah 5G ready. So selain pada itu apa lagi yang nak cakap? Selain daripada itu iPhone 14 juga amat tegak dari segi binaan dia, dan dapat jelas dari segi depan ni kamera dia agak besar dibandingkan iPhone 13 yang sebelum ni. So dari segi box tak ada apa, dia cuma bagi, biasalah iPhone dia tak akan bagi kita apa-apa extra accessories, dia cuma bagi kita kabel dan kabel dan phone, itu saja. Dia tak ada bagi kita phone charger, dia semua kita kena beli sendiri. Dia claim it's for the environment, which is good. Kita boleh guna balik yang lama tu, tak ada masalah kalau kita memang guna iPhone. Tapi kalau kita tak guna iPhone, mana kita kena beli yang baru. So itu dia dari segi ringkas dia. Selain daripada itu, yang saya tengok perbezaan dia adalah dia ada customize. Kita boleh buat customize dia punya screen depan ni. Kita boleh customize. Kalau kita tengok dekat sini, customize. Okay, dan dalam customization ni kita boleh buat macam-macam lah. Kita boleh tukar color, dan kita boleh tukar dia punya digit ni, dan color nak merah ke apa. Ini something yang kita boleh explore lah. Macam saya ni, okay, kalau kita tengok ni, okay, kita juga ada macam yang ni kita boleh buat sendiri. Macam ni, gambar air handsome ni saya letak satu contoh dia. Ini memang saya customize sendiri ya. Maksudnya kita boleh customize different screen, lock screen ataupun normal. Bila kita dah lock screen kan, dengan lebih pribadi lah. Maksud kita boleh buat apa saja yang kita nak. Kita boleh create our own lock screen dengan tersendiri. Sebagai contoh macam ni, bila kita boleh tukar color, boleh tukar buat hitam putih dan sebagainya. Bila done, tekan done, dan kita boleh pergi set pair. Maksudnya untuk application dengan lock screen, kita boleh gunakan screen yang sama kalau kita nak. Okay, macam ini. Okay, lebih suka yang simple, contoh macam ni. Okay, kita boleh guna yang simple. Itu antara yang ada pada iPhone 14. Selain itu banyak lagi lah functionality dari segi kamera yang lebih jitu dan sebagainya. Itu semua adalah enhancement daripada iPhone 14 yang saya dapati sangat menarik lah. Jadi kalau orang kata tak ada beza antara iPhone 14 dengan iPhone 13, saya rasa mungkin bagi yang tak menggunakan dengan teliti, mungkin dia tak nampak beza. Tapi dari segi teknologi sebenarnya dia berbeza. Okey, itu saja review secara ringkas daripada saya dan happy iPhone 14. Bye.